Habis. Yang terakhir, ini bukan terakhir tadi tu, ini lagi terakhir. Yang terakhir berkenaan dengan 5 orang yang dikatakan akan melompat daripada Barisan Nasional. Siapakah mereka? Dikatakan, ini dikatakan viral, tular di dalam social media, di dalam WhatsApp mengatakan, siapa mereka? Hishamuddin Tun Hussein On, Wee Ka Siong. Lepas itu Hishamuddin Tun Hussein On, Wee Ka Siong. Lepas itu Putatan daripada Sabah seorang, adalah daripada Sabah, kemudian daripada Semenanjung, kemudian daripada Johor. Husni juga dikaitkan. Baik. Sebelum itu, tular mengatakan 20 orang. Kemudian turun kepada 10 orang. Kemudian turun kepada 5 orang. Dia macam ni lah tuan-tuan. Persoalannya adalah, apa akan jadi katakanlah kalau ahli parlimen melompat? Yang pertama, kalau mereka melompat, kerajaan tidak akan jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melompat, yang jatuhnya mereka. Bukan setakat mereka akan dibuang daripada parti, mereka tak akan jadi ahli parlimen. PRK, pilihan raya kecil, akan berlaku. Siapakah yang akan menjadi mangsa kepada perkara-perkara ini? Rakyat. Siapa dalangnya? VPN, virus Perikatan Nasional inilah yang menjadi dalang kepada perkara ini. Kenapa mereka menjadi dalang? Kalau dia lompat, dia nak pergi mana? Adakah saja-saja suka-suka dia nak lompat? Kalau. Tapi saya percaya mereka rasional untuk tidak lompat dalam keadaan sekarang. Dan mereka ni, virus Perikatan Nasional ni tuan-tuan, VPN, virus Perikatan Nasional, akan sanggup buat apa saja demi nak menebuk atap negara ini. Ini 31 hari bulan Ogos, 10 hari lagi kemerdekaan. Mereka sanggup nak buat logo sendiri, nak buat haluan sendiri, tak nak ikut kerajaan persekutuan, tapi nak minta duit kerajaan persekutuan untuk bayar air perantau. Yang itu mereka nak minta. Tetapi bila kerajaan persekutuan kata, apalah salahnya kita bersatu padu. Satu hari je tuan-tuan, hari merdeka je tuan-tuan, kita ketepikanlah politik, kita kembali sebagai satu negara, satu rakyat, di bawah bumbung dan juga kerajaan yang sama. Yang itu pun mereka nak jadi virus tuan-tuan. Mereka nak jadi virus yang merosakkan negara kita. Mereka nak jadi penghasut, mereka nak jadi syaitan yang direjam. Kejam punya perkataan hari ni. Mereka nak merosakkan. Tuan-tuan, macam inilah kita buat satu pledge, boleh tak? Kita semua 10, 12 ribu, 13 ribu, 14 ribu orang yang menonton saya secara live dan mungkin puluhan ribu lepas ini. Tuan-tuan, pergi ke Facebook saya, atau tukar kita punya profile picture kita, semua social media kita, kepada apa tuan-tuan? Kita tukar kepada profile picture yang melambangkan kerajaan perpaduan ini. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Di YouTube, di Facebook, di TikTok, di Instagram, semualah. Boleh tak kita tukar kepada kepada logo. Logo apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya. Dalam Facebook saya dah ada kaedah dah. Macam mana cara nak tukar logo tersebut. Ini logo dia. Ini logo dia. Ini logo dia. So, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-66, Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan. So, macam mana cara nak tukar logo ini? Tuan-tuan boleh pergi ke bahagian komen. Bahagian ke komen sini, di komen ini tuan-tuan boleh tengok, jom tukar. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini dia ada satu link. So, tuan-tuan boleh klik link ini, masukkan gambar, muat turun, upload ke social media. Boleh tak kita sama-sama lakukan? Dan esok insya-Allah siapa yang masuk live saya, kita sama-sama jadikan ini satu realisasi. Ini tuan-tuan, kejap saya tak bawa ke sebelah. Boleh pergi ke page saya tu, dekat komen tu saya ada bagi link. Tuan-tuan boleh tengok link tu sendiri. Dekat tekan link ini, dia akan bawa kepada page ini. Di page ini tuan-tuan akan boleh download Malaysia Madani ni. Gunakan logo yang ada ini untuk tuan-tuan isi dengan dengan gambar masing-masing dan letak di dalam social media masing-masing. InsyaAllah. Itu cara sedikit untuk kita nak bantu, nak semarakkan lagi kemerdekaan kita insyaAllah. Dan kita kalau nak kibar bendera, kita kibar bendera. Dan Hari Malaysia, insyaAllah Hari Malaysia nanti, kita akan juga menyambut Hari Malaysia. Kali pertama, Hari Malaysia yang pertama, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita. Sudahlah nak melompat tu. Hapuskan virus PN, hapuskan VPN, virus Perikatan Nasional yang merosakkan, yang menghancurkan,
yang membawa fahaman Syiah yang ekstrim yang akan menghancurkan negara kita. Okay? Memang ada pengaruh. Memang ada pengaruh, dan pengaruh itu memang wujud sebenarnya. Hakikat sebenarnya pengaruh itu ada. Pengaruh itu wujud, pengaruh itu ada. Pengaruh itu sebenarnya yang sekarang ini menjadi VPN, virus Perikatan Nasional, yang sebenarnya menjadi asas kepada pentarbiahan ataupun pendidikan di dalam PAS. Cuma majoriti orang PAS dia tak tahu, sebab itu takiyah Syiah. Takiyah ni adalah penipuan. Dia kata ini Sunni. Saya bagi contoh tuan-tuan, mengkafirkan orang lain. Amalan takfiri ni paling banyak dilakukan oleh siapa? Oleh Syiah. Kenapa saya kata demikian? Siapakah yang mengkafirkan selain daripada Ali? Abu Bakar kafir, Uthman kafir, apa orang kata Muawiyah kafir, apa orang kata Umar kafir. Siapa? Kalau bukan Syiah. Kalau sahabat itu boleh dikafirkan dengan mudah, ini kan pula tuan-tuan dan saya. Sebab itu virus Perikatan Nasional inilah yang disadur dengan ahli sunnah wal jamaah sebenarnya adalah satu perkara yang digunakan untuk nak menipu rakyat, nak menipu pengikut-pengikut yang ikhlas tentang Islam, mengatakan inilah agama, inilah Islam, inilah ajaran, inilah perjuangan Islam. Padahal itu bukan perjuangan Islam. Itu adalah perjuangan Syiah, tuan-tuan. Perjuangan Syiah. Dan inilah yang banyak berlaku di dalam kepimpinan ataupun pemikiran PAS yang berlaku, yang ada sekarang ini. Tapi mereka, of course, mereka takkan nak mengakui. Kan? Takkan nak mengakui. Tuan-tuan, Haji Hadi selalu berhijrah, selalu berjumpa dengan siapa? Saya bukan kata dia Syiah. Saya tak kata Haji Hadi itu Syiah. Tetapi saya boleh katakan mereka cenderung dan mengambil pendekatan untuk suka, takjub, taksub kepada pemikiran dan kaedah takbir Syiah. Sebab itu semalam saya kata, bila mereka kata mereka mengatakan bahawa perlembagaan kita ni kafir, perlembagaan kita ni kafir, dia kata. Kenapa dia kata perlembagaan itu kafir? Seolah-olah dia nak mengatakan bahawa sultan kita ni semua tak boleh pakai, agong semua tak boleh pakai. Kerana akhirnya kalau pemikiran ini diterima oleh rakyat, dia jadi majoriti, dan bahayanya tuan-tuan, jangan terkejut kalau mereka nak buang sultan, mereka nak buang agong, kerana sultan dan agong itu dijamin oleh perlembagaan. Sebab itu kalau kita tengok, even menteri besar dia beradab dengan sultan. Kerana bagi mereka, dalam satu video yang ditunjukkan, yang ada itu, dia kata ulama warisatul anbiya, ulama ni lebih mulia, lebih tinggi daripada sultan, dia kata. So daripada situ pemikiran itu pun, virus Perikatan Nasional ini dah ada, dah nampak, dah berjaya menusuk sedikit demi sedikit, sehingga kan even dalam komen tu pun kita tengok pengikut-pengikut mereka maki sultan, maki agong sesuka hati je, tuan-tuan. Faham? Inilah dia VPN, virus Perikatan Nasional. Jangan pernah terpedaya. Tolonglah tuan-tuan. Mereka nak jadikan kita ni sebagaimana Iran. Sebagaimana Iran. Itu yang mereka nak jadikan kita. Itulah yang mereka nak jadikan kita. Now, last kali tuan-tuan, saya nak cerita tentang kes yang berlaku, kes akal budi. Nak tunjuk kes akal budi ni tak habis, sedang berlangsung, dan Zahid masih lagi dibicarakan. Cuma ada orang persoalkan, kenapa kalau Zahid dibicarakan masih ada kes? Kenapa dia menjadi timbalan Perdana Menteri? Tuan-tuan, dia dibicarakan, belum ditentukan bersalah atau tidak. Sebagaimana juga Muhyiddin Yassin, sebagaimana juga Wan Saiful Wan Jan sedang dibicarakan, belum mengatakan dia bersalah atau tidak. Jadi mereka masih lagi memegang jawatan-jawatan, termasuk jawatan ahli parlimen. Setelah mereka jatuh sabit kesalahan sehingga ke final Mahkamah Persekutuan, maka tentunya adalah penjara atau tidak, bersalah atau tidak. Maka di situ habis periwayatan mereka dalam memegang jawatan tersebut, maka boleh hilang jawatan. Hari ini dalam kes akal budi, Datuk K berkenaan dengan dana 10 juta Yayasan Akal Budi pada Armada Holding untuk pelaburan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu pemberian dana 10 juta oleh Datuk Ahmad Zahid Hamidi
melalui Yayasan Akal Budi kepada Armada Holding Sdn Bhd untuk membina tender sebagai syarikat pembekal arang batu kepada TNB bagi tujuan pelaburan. Ahli Perniagaan Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa, gambar judul atau lebih dikenali sebagai Datuk K, berkata wang 10 juta itu telah dikembalikan berserta faedah sebanyak RM69,722.65 kepada yayasan tersebut. Yayasan berkenaan tidak mengalami apa-apa kerugian serta memperoleh keuntungan yang sama atau sepatutnya. Khalid Badian pun tidak bersetuju dengan cadangan timbalan pendakwa raya bahawa dana itu adalah satu pinjaman. Beliau Khalid tidak pernah terlintas untuk menolak pelawaan Ahmad Zahid untuk memberikan dana 10 juta. Di soal lanjut, adakah saksi itu tidak terfikir bagaimana Ahmad Zahid mendapatkan dana berkenaan? Khalid yang mengenali timbalan Perdana Menteri itu hampir 30 tahun sejak bertugas sebagai pengurus bank CIMB berkata, Ahmad Zahid adalah seorang tokoh korporat, usahawan, bekas ahli perbankan selain punya sumber keuangan yang pelbagai. Tempoh kenalan yang lama membuatkan saya rapat dengan Datuk Zahid dan mengenali sifat dan karakter beliau. Antara sifat beliau yang saya ketahui adalah beliau seorang pemurah, dermawan dan suka membantu apabila seseorang memerlukan bantuan, katanya. Beliau berkata demikian dalam perbicaraan membela diri Ahmad Zahid yang berdepan 47 pertuduhan, iaitu 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengumpulan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana YAB yang berhormat. Ketika membacakan pernyataan saksi, Khalid berkata disebabkan agak rapat dengan Zahid, beliau juga pernah melakukan beberapa aktiviti sosial seperti beliau bersama isteri Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin pernah beberapa kali menunaikan umrah di Tanah Suci bersama Ahmad Zahid dan Datin Hamidah Khamis. Menceritakan mengenai pemberian dana 10 juta kepada Armada Holding, Khalid berkata sekitar 2015 iaitu Datuk Wasi Khan atau Wasiu Zamar Israr yang juga saksi pendakwaan 21 bertemu dengannya dan memaklumkan bahawa beliau berhasrat untuk menubuhkan sebuah syarikat pembekalan arang batu di Indonesia. Menurut Khalid, syarikat berkenaan memerlukan modal 10 juta untuk memenuhi syarat minimum bagi didaftarkan sebagai syarikat pembekal. Datuk Wasihat tahu bahawa saya merupakan seorang kenalan rapat kepada Zahid. Ketika beliau telah meminta bantuan saya dan menguruskan perjumpaan dengan Tok Seri Zahid. Saya bersetuju dengan permintaan Datuk Wasihan dan menguruskan satu perjumpaan di antara kami berdua. Khalid berkata dalam pertemuan tersebut, Wasihan menyatakan hasrat untuk meminta campur tangan Zahid meminta TNB supaya mengurangkan modal berbayar kepada 5 juta sahaja. Namun Datuk Seri Zahid telah memaklumkan beliau tidak boleh berbuat demikian kerana di luar bidang kuasa beliau dan menjadi satu kesalahan sekiranya beliau campur tangan dalam urusan TNB. Saya seterusnya memaklumkan kepada Datuk Seri Zahid berkenaan kredibiliti latar belakang. Datuk Seri Zahid percaya bahawa tidak akan membawa individu sebarangan berjumpa dengan beliau, melainkan saya yakin dengan kebolehpercayaan individu itu. Katanya dalam fahamannya wang 10 juta yang diberikan oleh Zahid adalah berbentuk pelaburan tanpa apa-apa kerugian kepada pengeluar wang tersebut. Walaupun dia tidak disebut oleh Ahmad Zahid ketika pertemuan di antara mereka bertiga. Saya juga mengetahui Datuk Zahid merupakan bekas ahli perbankan. Jumlah 10 juta untuk membolehkan Armada membida tender sebagai pembekal arang batu. Dalam kes ini tuan-tuan, apa yang berlaku, dikatakan bahawa Ahmad Zahid Hamidi telah memberi 10 juta daripada dana Akal Budi. Sebab saksi pendakwaan mengatakan dia dapat 10 juta daripada dana Akal Budi, tetapi wang tersebut dikembalikan kepada dana Akal Budi kemudiannya. Cuma persoalannya adalah pada masa itu Datuk K datang kepada Zahid, dia kata dia bawa kawan tapi perlukan dana 10 juta. Kemudian Zahid pun kata okey, tak ada masalah, dia pun bagi pinjam 10 juta, bukanlah pinjam, dia bagi 10 juta untuk sebagai syarat. Kemudian setelah selesai syarat tersebut, dah dapat kontrak tender, maka wang 10 juta itu dikembalikan dengan sedikit dividen RM6,000. So wang itu telah dikembalikan. Dan bila ditanya adakah dia tahu wang itu datang daripada Akal Budi, dia tak tahu. Cuma dia kata Zahid bagi duit. Jadi sekarang ini adakah Zahid menggunakan secara sewenang-wenangnya 10 juta? Wallahualam, nampak gayanya tidaklah. Kerana duit itu setelah dikeluarkan dikembalikan balik ke dalam syarikat secara 10 juta. Dan Datuk K sendiri mengatakan dah dikembalikan. 10 juta itu dah dikembalikan secara 100%. So tidak ada kehilangan wang di dalam perkara tersebut. Pertikaian ini adalah mengenai jumlah 47 kes melibatkan jutaan ringgit. Dalam masa yang sama ada kalau kita akaun YAB disita, kontraktor masjid tak bayar 3 bulan saksi. Dalam kes ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa syarikat kontraktor bagi pembangunan projek di bahagian Datuk tidak menerima barang selama 3 bulan kerana akaun telah disita oleh SPRM. Pengurus projek pembinaan Masjid Tuminah Hamidi, ekoran itu perjalanan pembinaan masjid mana telah terganggu. Okey. Dalam hal ini tuan-tuan, kita je lah
So secara umumnya ini adalah masih lagi saksi pembelaan dan sekarang ini tengah menunggu, dan insyaAllah mungkin hujung tahun ini atau awal tahun depan kita akan dapat keputusan kes akal budi sama ada bersalah atau tidak. Baik, habis kat situ. Detail tu masih lagi, perbicaraan masih lagi berlangsung. Saya kata kita tak boleh nak conclude apa-apa sehinggalah setelah kes ini diputuskan. Baik,